Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua penonton. Penonton apa? Penonton Jom Podcast ataupun Jakim untuk Ummah. Saya Adi Rahman. Seronok ini saya berada di mana ni? Di Nashrul Quran. Siapa pernah pergi? Nashrul Quran ni kan sebuah kompleks yang mencetak Al-Quran, mempamerkan Al-Quran, dan kita juga ada kolaborasi dengan TV IKIM dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi hari ini dah alang-alang kita di Nashrul Quran ni kan, saya tak keseorangan sebab kita nak berbicara. Kita nak orang kata bersembang-sembang sikit lah secara santai tentang topik tentang Quran ni. Sebab topik hari ni best bersempena dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan. So MTHQK, nak sebut betul, MTHQK Kebangsaan yang sedang akan berlangsung dalam masa terdekat, dan yang mana topik hari ini kita akan bincangkan tentang scroll. Scroll kan kita biasa scroll iPhone dan scroll telefon dan sebagainya, scroll ataupun dengan Al-Quran. Kenapa kita banyak spend masa untuk scroll handphone, tapi dengan Quran ni kita rasa macam scroll berjam-jam boleh, tapi nak buka kitab suci Al-Quran setengah minit pun rasa macam berat sungguh. Jadi saya tak keseorangan, saya bersama dengan dua panel saya di ruang Nashrul Quran ni. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya, iaitu seorang announcer, radio announcer, Anas Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Khabar? Sihat Alhamdulillah Ali. Hari ni tak tugas? Hari ni tugas lambat sikit. Lambat sikit lah. Tapi bertugas lah. Tugas ni tugas ya. Alright, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Anas Tahir. Dan di sebelah kanan saya, ini hebat ni. Selalu juga saya jumpa tapi saya perhati dia jauh je. Ustaz Azlan Shah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Khabar? Saya kena keep up dengan suara bass dua orang ni. Ke? Kena keep up lama-lama kita akan biasa nanti. Ada harmoni ni di situ kan. InsyaAllah. So topik kita ni, kita nak cakap tentang budaya sekarang lah. Kata kan. Kita ni orang kata bangun pagi, benda first kita tengok mesti phone kan. Selain nak tutup alarm tu lah. Bawa kan? cakap. Bawa cakap kan. Lepas tu kita akan tengok ada WhatsApp masuk ke. Adakah Anas melihat benda ni sebagai dah jadi macam budaya? Sedangkan dulu kita tak ada phone, mak bapak kita dulu tak ada phone, boleh je bangun dengan tenang, ambil wuduk dan sebagainya, solat. Tapi sekarang perkara first tengok phone. Betul lah tu. Saya rasa benda tu memang normal sekarang ni. Sebab Normal. kita rasa macam seolah-olah macam diri kita ni attach dengan manusia lebih. First kali kita tengok, mungkin waktu nak tidur tu, even waktu nak tidur pun, kita dah tutup handphone tu, bunyi satu notification ni kita tak nak check. Padahal boleh je biar tu. Sebab kadang-kadang kecemasan sekarang ni berlaku dalam keadaan yang macam kita nak kena tengok juga. Kalau tanya saya lah. Kecemasan Even kalau kita bangun pagi pun dah dengar dah malam tadi ni notification. Macam tak boleh lah. Kita nak tidur dulu kan. Bangun tu memang betul-betul kita tengok phone. Saya pernah cuba untuk mengelakkan benda ni. Tidak. Mak nak kata relax, tutup alarm, bangun, relax sikit, alhamdulillah apa semua kan. Tak boleh, tengok juga phone. Ingatkan nak tinggalkan. Yelah, kita waktu kita masuk toilet pun kadang-kadang bawa juga Ustaz. Nak bawa siji je pun sempat nak tengok handphone. Tak mungkin lah. So saya rasa benda tu memang dah jadi normal. Sampai kalau tak ada benda tu, dia akan jadi macam tak tentu arah sikit. Tapi dia kira ancaman ke ataupun dia macam, yelah sebab dah budaya kan. Dia ada pro and con dia ke macam mana? Tapi lagi satu hadiah, saya rasa lebih kepada tengok kita bekerja dalam bidang apa. Macam saya sini, kita nak buat topik untuk hari ni. Pagi-pagi tu kita takut dapat mesej daripada ni. Ini adalah topik yang sedang hangat diperkatakan. So benda tu bangun pagi ni kadang-kadang kita punya kepala ni macam fresh sikit. Macam-macam lah. Kita boleh reka ayat untuk nak buat topik ni. Apa yang kita nak dapatkan supaya dapat engagement dengan pendengar radio sendiri apa semua kan. Jadi benda tu bermain waktu-waktu tu. Walaupun dalam keadaan kita solat subuh tu tak khusyuk. Itu paling takut saya tu. Ni nak tanya Ustaz juga sebab bila kita berbicara tentang isu ni kan, adakah dia manifestasi atau dia menterjemahkan bahawa kita ada gap dengan Quran? Sebab kita terlalu attach dan bonding kepada phone dan social media ni. Maksudnya kita semakin jauh. Auzubillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada sahabat kita. Kalau kita lihat daripada zaman Nabi SAW lagi, Quran turun kepada masyarakat yang sangat-sangat distracted. Yang sangat ketagih dengan perkara-perkara yang membawa mereka kepada benda-benda yang tak penting lah. So kalau kita tengok dalam konteks hari ni, sebenarnya setiap zaman ada masalah dia. Tapi kalau zaman sekarang ni, kalau kita bahkan membaca tentang kajian-kajian sejak mana social media dan telefon kita ni menjadi smart. Sebelum ni dia tak smart. Masa phone kita tak smart tu, kita tak pagi-pagi tak anxiety nak check message. Walaupun dia masuk message juga. Kita tahu kalau emergency orang akan call. Kita tenang aja.
Tapi bila phone jadi smart, kita dah jadi addicted. Dan kenapa kita jadi addicted? Bukan tak sengaja. Memang aplikasi ni semua dibangunkan oleh pakar-pakar daripada kasino untuk design macam mana nak bagi addiction. Sebab apa? Sebab mereka membawa duit dengan semakin banyak masa kita spend, semakin banyak data engagement kita bagi. So itulah yang dijual kepada orang-orang yang nak buat iklan dan jual kepada kita. So sebenarnya bila kita menggunakannya dengan sampai bukan hanya bangun tidur buka, terjaga tengah-tengah malam tidur tu pun buka tu. Yes, betul. Allah, realis So kan. itu semua menunjukkan bahawa otak kita ni sudah dicandukan. Ibaratnya macam hari ni kita pergi ke mana-mana, dalam kocek kita ada ganja ataupun dadah sekejap-sekejap. Betul. Kita tak sedar macam tu sebab kita ingat ni phone je, ni bukan, ni urusan kerja. Tapi kalau kita tengok, kita bawa satu orang daripada 100 tahun lepas, dia tengok manusia kat mana-mana macam ni, kat masjid macam ni, kat tidur macam ni, muka semua ada nur. Dia kata, ini semua makhluk apa ni ya? Semua ada nur. Ini makhluk apa ni ya? Yang sentiasa tak berenggang. Sampai kan kita hari ni kalau nak tahu addiction ke tak, para pakar ni sebut, kalau 1 jam kita tak tengok phone kita dan kita rasa tenang, maksudnya kita tak ada addiction. Wow, menahan diri. Boleh tak? Tapi kalau kita rasa macam, internet dah habis ni, bateri ni, tapi kita rasa resah, itu sebiji macam orang yang keluar pusat sedenti yang sedang melalui proses kita panggil detox. Dia nak lagi. Sebab memang didesign untuk hit kita punya brain, bahagian otak kita yang kita akan nak scroll je. Allahu Akbar. Dia macam high. Good. Dan sebenarnya kalau kita fikir balik, kita sebenarnya scroll tengok apa? Apa benda yang kita ingat daripada kita scroll sepanjang hari ni? Kita rasa macam benda tu penting. So itulah al-laghu tu. Dalam Quran Allah kata anil lagwi mu'ridun. Orang yang berjaya ni, orang yang berjaya melepaskan diri daripada ketagihan benda-benda lara ni. Oh, okay. So dia very subtle sebenarnya. So zaman kita ni memang bila saudara sebut tadi tentang kita tak boleh nak buka Quran lama sebab kita semua tengah dalam ketagihan. So dalam ketagihan ni kita kena selesaikan ketagihan tu dulu sebelum kita boleh bagi perhatian kepada perkara yang jauh lebih sehat, lebih baik. Bukan hanya dalam konteks Quran je. Kalau tengok semua benda lain pun. Kita kalau kawan-kawan kita sekarang keluar makan, cerita masalah ni, kawan tu sambil-sambil dia ni. Kita rasa apa? Kita rasa aku tak penting kan? So anak-anak balik rumah tengok mak ayah sentiasa lah. Dia anak-anak rasa dia tak penting. So kita tengok cycle tu akan jadi satu putaran ganas yang merosakkan semua aspek kehidupan. Makan pun tak boleh tengok, tak boleh makan kalau tak tengok something kan. Driving pun sekarang kalau kita tengok driving. Yes. So, kena tengok. So dia dah jadi macam tu. So kita ni zombie yang kena selamatkan diri daripada kecanduan. Okey Ustaz, saya nak backup diri saya lah. Jawab kan? Macam backup sikit lah. Tapi Ustaz, sekarang ni kan tengah isu yang perang dekat negara Teluk tu kan. Kita nak dapatkan update benda tu. Nak dapat ni. Kita jawab, nanti kita jawab yang tu. Ni nak tanya Anas juga lah sebagai seorang personality radio yang yelah sibuk dengan ni nak tahu konten sebagainya kan. Ada tak ruang yang diperuntukkan dalam sehari tu untuk diallocate-kan untuk Quran? Dalam phone pun ada apps kan? Betul. Quran sebagainya kan. So yang diperuntukkan supaya kita rasa macam kita tak jauh daripada Quran. Alhamdulillah, saya cerita ni bukanlah nak untuk nak kan. Dia memang locatekan setiap hari selepas maghrib saya akan baca tafsir Ibnu Kathir. Walaupun saya seorang yang pelupa. Kan, mana kata dia kan ulang balik. Kadang-kadang berpuluh-puluh kali tak ingat-ingat juga. Allah Akbar, kata apa benda lah kan. Tapi ada juga masa yang contoh macam sebelum saya pergi ke studio, segi lambat sikit kan. Lepas bangun subuh tu kita tengok kalau tak ada app dekat handphone pun saya akan letak mushaf kat sebelah. Kan? Alright. Sebab app ni untuk saya menandakan macam okey lah, kita dah baca sampai sini. Dan bila bawa handphone ni, contoh macam saya tak bawa mushaf pergi office. Okey, aku dah berhenti kat sini, jadi sampai office ada masa sikit, boleh baca muka surat sekian betul kan. Tapi bila dekat rumah ni mushaf ni lebih sedap lah. Nak kata allocate masa tu dia paling sedap untuk saya. Lepas subuh dengan lepas maghrib. Sebelum asar kalau ada masa. Alright. Sebelum asar pula, sebelum maghrib. Mana kata lepas asar lah. Nak masuk maghrib kan. Lepas tu kita akan baca kadang-kadang kalau macam ni Ustaz, kalau kita galik sangat dengan Quran tu, memanglah to be honest saya tak faham. Saya baca Quran macam tu. Tapi dia punya galik tu sampai kita tu, ya Allah, dah 20 muka surat contoh. Dia sedap kan. Tapi ada masa yang macam bila kita dalam kepala otak anxiety macam aku stres lah, aku nak fikir topik untuk esok ni, nak cari siapa panelis kita nak sembang ni. Bacalah sekejap. Tapi kepala memang tetap akan stres juga.
Tapi paling kurang dia ada kawan lah. Oh, okay. Dia ada kawan macam kita apa let ya Allah bagi lah dia. Selalu harapan saya macam tu lah. Tu nak kata kena allocate dalam sehari. Tapi kadang kita minta maaf jugalah kalau ada 2-3 hari tu kita terskip. Tapi rasa bersalah tu memang sangat-sangat lah. Yes, betul. Kesian tu. Mungkin sebab dah ada attachment tu. So, bila terskip tu dia. Oi, Biasanya. ni dosa besar ni. Sampai tahap macam tu lah. Takut juga. Kan. Menulis sekarang ni boleh lah cakap kan. Sekejap lagi dah lama-lama dah syok. Rasa macam tak ada apa pun. Kan. Takut kat situ lah tadi. Ustaz, yelah bila cakap tentang bila Al-Quran ni kan, ya kita bila scroll phone kan lama berjam-jam, kegairahan tu kan macam Ustaz sebut tadi kan. Tapi bila dalam konteks bila mungkin ada yang baru nak belajar Al-Quran sebagainya kan, dia memerlukan satu effort nak baca Quran satu, nak menghafal atau mentadabbur satu, nak menghayati apatah lagi mengamalkan. So mungkin segelintir daripada kita melihat itu satu macam berat nak dilakukan. Macam mana kita nak pastikan we have to ini kitab agung kita kena akur. Antara benda yang selalu susah nak nampak, contohnya kita ambil kisah Nasirah, kenapa Umar Al-Khattab. Kemudian kita mengenalnya sebagai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, tapi pada peringkat awal disebabkan dia ada ketagihan arak, ia ada ketagihan ni, dia tak nampak Quran tu. Tak nampak apa ayat Quran ni. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri terlibat mendera orang-orang yang Islam. Hamba-hamba dipukul dan Umar ni badannya gagah, dipukul tu sampai dia kata aku berhenti ni sebab aku penat je ni. Lepas tu dia akan sambung lagi. So ada satu sudut yang kita kena lihat. Contohnya kalau tadi Anas kongsi tentang dipastikan ada mushaf, dipastikan ada apps Quran. Antara yang saya baca daripada pakar-pakar dan saya juga cuba amalkan adalah benda yang paling buat kita ketagih di phone tu jangan ada di phone. Maksudnya uninstall apps yang paling distract kita. Sebab kalau tak, dia impulsif. Kita jadi dia auto dah. Kadang-kadang kalau saya rasa semua orang rasa tiba-tiba rasa macam bergegar. Tapi sebenarnya tak gegar. Itu semua adalah perkara yang sudah cue kepada brain kita, menyebabkan kita bila buka phone kita tak plan pun nak buka apps tu. Dia tiba-tiba pergi kat situ. Yes. So macam mana nak gunakan kalau orang yang baru nak merangkap belajar ni? Betul ada apps-apps yang sangat bermanfaat. Contohnya Quran yang ada terjemahan, ada Quran yang bila tekan dia baca. Ayat tu kita tahu macam nak baca dengan betul. Kalau suara kita tak sedap macam Anas atau Andri. Dan kita boleh bahkan ada apps-apps yang kita tekan tu dia bagi tadabbur sikit kat bawah tu. Okay. So tapi kalau dia duduk di celah-celah gangguan yang sangat banyak, kemungkinan kita nak buka apps tu sangat sangat jauh. Yes. So ada benda-benda, bahkan ada buku yang saya selalu ulang dan cadangkan, tajuk dia Digital Minimalism. Dalam tu macam mana nak hidup digital ni penting. Tadi kita sebut nak kena baca berita. Tapi adakah kita kena ikut berita tu sepanjang waktu? Atau kalau kita baca 1 jam sehari pun sebenarnya dah cukup dah. Tak sampai 1 jam pun. 15 minit baca tu kita dah tahu dah semua berita hari tu. Tapi kita dibuat supaya kita punya phone sentiasa ping. Kita sentiasa distracted. Dan kalau kita belajar pasal seni pun kan, rakan-rakan ni orang-orang seni. Saya tengok top filmmaker, singer, composer, kebanyakan mereka, ritual mereka tak ada smartphone. Christopher Nolan tu tak ada smartphone. Tapi dia buat filem yang paling laris di dunia. Sebab apa? Dia kena protect otak dia supaya jadi kreatif. Kalau diganggu sentiasa, dia rasa macam dia sibuk. Tapi dia sibuk pada benda yang tak grow dia. So sama juga Quran, kita kena use device kita ni targeted. Maksudnya apa bahagian yang paling bermanfaat, yang tu kita letak kat depan. Yang lain tu kalau boleh buang, guna di desktop saja. Sebab design addiction ni di desktop dan di phone pun lain. Kalau sebab saya uninstall di phone, so ada benda kat IG tu tak boleh nak buat di kalau di desktop. Dia hanya sebab dia nak push kita guna di phone supaya kita akan jadi kemaruk. Tu design menarik kan point tu. Menarik. Sebenarnya banyak lagi soalan saya nak ajukan kepada Ustaz Azlan juga Anas, tapi kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini. Rehat dulu.
Okey, kembali dalam Jom Podcast. Jom tu apa? Jakim untuk Ummah. Saya masih lagi bersiaran dekat Kompleks Nasrul Quran dan program ni dibawakan dengan kerjasama TV IKIM dan juga Jaki. Mantap. Alright. Kita masih lagi berbicara tentang topik pasal Quran lah. Saya masih dengan Anas, dengan Ustaz Azlan. Nak tanya Anas kan, yalah memang sukar sekarang ni kita nak berjauhan dengan phone kita. Berhenti kita smartphone kita kan. Sebab Anas lagi lah follower ramai, nak post IG story dan sebagainya kan. Banyak fans. Banyak fans. Kan? Macam mana nak pastikan Anas boleh manage dalam tu? Mesti saya percaya ada apps Quran dalam pun pasti kan. Macam mana nak pastikan pembahagian tu, ataupun takkanlah main social media 80% 20% ke Quran ke macam mana? Apa yang budaya kehidupan Anas sebenarnya? Itu realiti sekarang. Kalau cakap ni, memang realiti kita akan pergi ke app lain dulu sebelum nampak Quran. Tapi ni satu benda yang mungkin saya rasa untuk diri saya buat apa? Contoh macam kita baca Quran dekat app, okay, kan? Lepas tu kita buka lah Facebook lah, Instagram lah, macam-macam apa semua kan. Dia kan ada macam banyak apa tu? Tab. Tab tu kan banyak. Tab lain tu kalau nak buang, nak clear kan, buang tab lain tu, yang Quran tu biar. Okay. So bila buka tu, dia akan keluar yang Quran dulu. Itu satu tips lah yang nak katakan macam, aku tak baca Quran lagi, contoh. Ataupun aku rasa nak baca Quran, ataupun ternampak Quran tu, nak baca. Dan satu benda yang best Ustaz kan, yang saya perasan, sebenarnya siapa yang nak berlatih untuk melagukan Quran, makna kata, dia bukan taranum Ustaz. Saya tak erti taranum pun. Tapi orang cakap, bila jadi imam tu cakap, bacaan kau macam mungkin, contoh kan. Try. Saya ada lagu-lagu yang saya berlatih seorang-seorang. Okay. Sebab bila seorang-seorang ni, tak ada siapa yang akan judge kita. Okay. Kan? Contoh saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dia lagu tu macam aku pernah dengar lah lagu ni. Rupanya imam-imam Sudan macam tu Ustaz bunyi-bunyi. Kalau tak silap saya lah. Tapi bila ada kawan-kawan saya yang dengar macam cakap, Nas kau baca, aku rasa macam semayang dengan Jackie Chan. Dengar dia macam bunyi kungfu kau. Ini kungfu ke apa? Tapi dan sebenarnya Ustaz, Ana pernah baca satu ayat Quran ni depan Ustaz Ruslan UN. Dia terkejut sebab dia tengok macam, tapi tajwid awak betul Nas. So mana kata lagu tu boleh lah. Sebab mungkin dekat Malaysia ni tak biasa dengan bacaan macam tu. Tapi bila saya dengar bacaan kat Sudan macam tu sedap, cakap why not saya try bawa kat Malaysia. Tapi nak berlatih tu, nak bawa depan jadi imam tu tak berani. So bila seorang-seorang ngaji tu, itulah waktu terbaik untuk berlatih vokal. Kalau tanya saya lah. Sebab kita rasa macam kita perasan sedap lah. Tapi kalau jadi imam untuk family ke boleh lah kot. Kalau family boleh lah. Itu okey lah. Ustaz, Rita macam mana pandangan Ustaz? Kita peruntukkan dalam smartphone kita tu kan. Kalau kita tengok ni, kita sebenarnya behavior, tingkah laku kita ni, dia kena ada kaitan dengan benda tu, ada benda elemen keseronokan. Betul. Sebab tu kita akan suka nak buat. Yes, kan? Itu. Kadang-kadang tempat, macam mana kita punya ruang kita membaca Al-Quran tu dihiaskan. Contohnya ada sejadah khas, ada bau wangi kan. Ada vibe yang kita rasa kalau aku masuk zone ni, dia rasa macam lebih mudah nak spend lama sikit masa. Setuju. Itu satu lagi, mungkin orang-orang tadi macam tadi baca dengan ustaz tertentu. Bahkan Nabi pun SAW sebut kalau baca Quran, lagukan bacaan tu dengan indah. Tajwid tu, hukum tajwid tu kalau kita tengok, kalau kita baca teks bahasa Arab, kitab ke apa, dia tak ada tajwid. Kita baca tu baku macam tu je lah. Tapi Quran, walaupun dia teks bahasa Arab, tapi kita diajar untuk baca dengan tajwid supaya dia bunyinya indah. Bunyinya indah. Sebab tu kalau kita suka nak selalu experience Quran, sebab Quran ni bukan hanya membaca, dia kena ada pengalaman rasa Quran. So cari qari-qari yang bila qari tu membaca, walaupun kita tak faham, kita rasa bergetar hati. Ada imam-imam di Masjidil Haram, ada qari-qari di banyak seluruh dunia sekarang ni. Dengan antara perkara yang manfaat daripada social media, kita boleh cari tadi Anas sebut daripada Sudan. Kita boleh cari daripada mana yang kita takkan kita kena ini bacaan ikut jalur apa ni, lagu apa ni, dan kita boleh explore. Dia akan ada rasa keseronokan sebab ada rasa exploration. Tapi yang paling mustahak sekali adalah kalau nak sustain, nak maintain tu, kita kena belajar daripada Quran tu, walaupun satu langkah demi satu langkah, apa sebenarnya maksud yang disampaikan tu. Baik. Sebab mesejnya di hujung tu, kita bukan nak berhenti setakat rasa indah bacaannya,
tajuknya sudah betul, tapi kita nak makna tu yang akan menyentuh hati. So pengalaman tadi, misalnya Omar kita sebut tadi kan, Omar bila datang dan didengar dia sebenarnya on the way nak pergi bunuh Nabi. Ada orang beritahu, kau sibuk nak pergi bunuh Nabi, kau pergi tengok adik kau lah, dia masuk Islam, dia kantorkan adik dia masuk Islam. So bila pergi tu tengok tengah baca Quran, bila masuk disorokkan Quran tu semua kan. So dia kata aku nak baca, sebab sebenarnya dia tak pernah dapat peluang membaca tu dengan teliti dan rasa faham apa maksud dia tu. So bila Umar membaca surah Taha, kataan pertama yang Umar kata, oh yang ini ke Quraisy duk lawan sebelum ni. Allah. Maksudnya dia sangat distracted selama ni, dia tak sempat dengar walaupun dia ada pengalaman pernah dengan Nabi baca depan Kaabah, tapi di masa tu aim dia nak bunuh Nabi. So kebencian pun kadang-kadang menghalang, kelalaian pun menghalang. So bila ada ambience, bila ada keseronokan, tapi kita mula start bagi perhatian, kita mula rasa ni cerita pasal kita ni. Ni cerita pasal zaman kita. Contohnya saya bila sebut scrolling ni, yang teringat alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan dengan berbanyak-banyak. Ya, scrolling ni kalau tanya engineer yang cipta dulu, kalau ingat, kita kena tekan page 1. Lepas tu kita kena pergi page 2. Betul. Engineer yang cipta scrolling ni, dia menyesal hari ni dia cipta features tu. Sebab itu memang hack brain kita. Sebab kita never ending. Takkan habis. Ya, betul. Mana ada ending. So dia akan bagi orang rasa kemaruk begitu. So bila Quran ni, dia memang ada certain Quran bila Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maksudnya bila hati terkunci, dia lalai, dia memang takkan boleh tadabbur. Sebab memang kena keluarkan dulu gangguan yang mengunci hati ni. Kesibukan fikir banyak sangat benda kita. Takatsur tu banyak sangat. Sebab social media ni apa? Takatsur lah. Berlumba siapa lagi banyak like, siapa banyak lagi share, siapa lagi view. Ataupun menunjuk aku ada lagi banyak harta, aku lagi banyak follower dan semua. Takatsur itulah yang berlaku. So, bila keluar daripada takatsur tu, kita akan mula nampak, hidup ni ada banyak benda nak kena selesaikan. So daripada mencari jawapan kepada masalah-masalah tu, perlahan-lahan kita akan nampak, Quran sebenarnya dah sebut dah ni. Dalam semua bidang, dalam sains, psikologi, kesihatan, kehidupan, relationship, perkahwinan, persahabatan, never ending lah. Dan semua hidup yang kita baca Quran, kita mungkin hanya dapat setitis daripada lautan Allah. ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun sudah cukup membuat kita rasa, aku ada umur sikit ni je. Kan? Takkan nak banyak bazir pada benda. Tak boleh. Tak salah entertainment. Boleh. Tapi kalau entertainment tu adalah kehidupan, defaultnya adalah entertainment, itu memang akan membuat kita tak dapat rasa kelazatan Quran. Nice. Belajar sesuatu. Tapi saya rasa macam saya ada soalan untuk awak. Saya pun ditanya juga. Saya nak Walaupun saya master apa tu? Boleh. Apa pendapat awak? Tadi Ustaz dah kongsikan macam bila kita terlalu attached dengan handphone kan. Tapi pernah tak Adi berpengalaman bila contoh macam awak tak tengok sesuatu berita yang tengah hangat senang berlaku ni Ustaz tiba-tiba kawan kita datang je, Nas, kau tak tengok ini dia Dani lah, ni Dani lepas tu kita macam kat mana kau kena tengok tapi kita tak tengok. Bila kita tak tengok tu Ustaz, kita tenang kita tenang je. Kau ketinggalan lah Ketinggalan kan. macam ni kau kena tahu, kau tidak nak cerita macam mana. Apa pendapat Adi? Kita tanya host. Sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang berita ni, memang kalau jadilah situasi tu Ustaz, memang agak rasa ketinggalan lah. Memang kau ni memang bukan orang news lah, orang berita lah. So memang nak tak nak pun memang kena. Sebab tu macam part of the kehidupan kita juga lah sebagai wartawan, penerbit berita sebagainya kan. Tapi memang tak boleh lagi. Tapi of course lah kita kena ada nawaitu kita untuk pastikan kita guna tu untuk manfaat diri kita lah. Ada masanya kan. Tapi dia Ustaz sampai tahap apa? Sampai tahap kita masa tadi happy je, kita tak tahu pasal benda ni kan. Menyebabkan kita nak cari benda tu yang kita tak cari pun tadi. Benda tu macam kadang membuat macam aduhai. Betul, memang ada buku yang latest ni, tajuk dia The Anxious Generation. Dikaji kenapa generasi yang membesar dengan digital platform ni anxious, sentiasa resah. Sebab dia tengok dekat social media ni, semua benda yang meresahkan dia. Dia rasa tak selamat, dunia nak berakhir dah, kalau berkahwin nanti berporak perganda. Semua benda akan rasa negatif. Dan syaitan ni, aim dia, nombor satu, dia janji dekat Allah SWT. Iblis kata, aku akan tunjukkan kat kau, anak-anak Adam ni takkan bersyukur. So kita bila sibuk tengok masalah-masalah, kita akan sentiasa komplain. Tak sempat kita nak rasa benda-benda yang kita boleh syukur tu. Masuklah kalau saya tengok sekarang ni banyak orang tulis kat platform-platform tertentu ni, cerita masalah rumah tangga tak habis-habis. Ramai orang dah rasa takut nak kahwin. Betul? Rasa saya tengok semua cerita. Tapi sedangkan berapa banyak kisah orang-orang yang kahwin dan bahagia tu
dia tak mendapat tempat pun. Benda yang memercikkan kebencian laju viral. Benda yang tenang-tenang, happy-happy ni Tak di-amplify kan. tak amplify. Sebab itu memang tendensi manusia didorong pula dengan syaitan nak buat kita rasa semua putus asa. Sebab tu memang challenge itu sangat besar. Challenge itu sangat besar. Sebab bila kita recap sirah turunnya Al-Quran kan. Baru ni saya ialah kebetulan bersembang dengan seorang ustaz, dia kata Al-Quran tu adalah kitab agung. Yang mana malaikat yang membawa turun pun adalah malaikat yang agung, diturunkan kepada individu yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana kita kena mengagungkan, menjulang kitab suci itu dengan menjadikan dia sebagai roh kehidupan itu? Satu benda, bila sebut tadi Quran diturunkan oleh malaikat yang agung kepada Nabi yang agung, Nabi SAW 13 tahun di Mekah, majoriti orang tak dengar Quran tu. Tak nak dengar Quran. 13 tahun Ustaz. Dan Nabi kena sabar. Allah kata, wasbir ala ma yaqulun. Mereka maki hamun. So, perjuangan nak sampaikan Quran ni, kalau Nabi yang paling baik tu pun kena struggle macam tu, kita kena accept, terima, default dia memang akan susah. Nak mengangkat keagungan tu, itu adalah perjuangan semua orang yang datang selepas Nabi tu. Dan Nabi pun dapat kisah Nabi-Nabi sebelum tu yang perit juga. Yang 950 tahun macam Nabi Nuh, yang dicampakkan ke dalam api macam Nabi Ibrahim. Semua orang yang membawa ajaran kitab agung ini akan diuji oleh Yang Maha Agung. Allah. Dan fasanya nanti kita akan lihat experience orang yang dengar waktu tu, ramai orang yang mula terima Islam tu dengan dua benda lah. Satu, dia hilangkan distraction dan dia bagi masa untuk dengar apa sebenarnya message Quran ni. Dengan dia bagi masa sikit tu, dia mula jatuh cinta dan masuk Islam. Yang kedua, satu lagi keadaan adalah dia diletakkan dalam situasi, dia ditimpa musibah yang besar, waktu tu dia baru tergadah. Kadang-kadang kita dapat musibah ni, kita komplain banyak benda, tiba-tiba Allah ujian. Dan sebenarnya ujian tu lah panggilan Tuhan kepada, mari pulang kepada aku. Allah. Dan itu pun perlu disyukuri. So manusia yang mula-mula dia benci dengan apa yang berlaku pada diri dia, disalahkan Tuhan, kemudian dia dengar balik kalam Tuhan tu, boleh jadi dia sangat-sangat bersyukur, kalau tak kerana musibah tu, aku dah hanyut dah. Dan Tuhan sebenarnya selamatkan aku. Alhamdulillah. So itu semua pengalaman, experience daripada Quran tu yang kita tak boleh paksakan kata orang. Semua orang perlu, kita boleh mengajak. Itu memang tugas kita. Tugas kita mengajak. Bahkan Nabi pun tak marah. Bila Nabi dimaki, Allah marah pada orang yang maki tu. Tapi Nabi tak marah. Nabi disuruh sabar. La taghdab. Nabi wasbir ala ma yaqulun wahjurhum. Tinggalkan mereka dengan tinggalan yang baik. Jangan maki balik. Okey, baik. Jangan respon. Sebab nanti mereka akan kutuk lagi Allah. Bagi masa. Slow. Dan bila nanti Nabi masuk balik ke Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila Islam dah mula kuat sebab perjuangan orang-orang yang awal ni, nanti majoriti akan ikut. Sebab majoriti kita ni followers je. Kita ikut mana yang kita nampak kuat. So orang yang memperjuangkan Quran ni tak ada jalan, dia kena kuat dulu. Faham? Nanti insya-Allah macam mana Nabi nampak di hujung tu semua orang berbondong-bondong masuk Islam, insya-Allah. Macam itulah hari ni pun memang Islam bermula dengan asing, dia akan berakhir dengan asing. Dan berbahagialah, beruntunglah orang yang asing tu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Moga-moga. So kita ni orang asing Ustaz, tak doa macam tu lah. Stranger, alien. Ini saya lemah ni bila dengar Ustaz Azlan ni. Dia kata-kata dia membuatkan kita yang Peranan kan. Objektif Allah turunkan. Allahu Akbar. Ana macam ni agak-agak ialah bila kita cakap tentang ialah kita sekarang ni pun berdepan dengan cabaran banyak sikit scrolling apa semua, betul ialah main game lah apa Quran cocoknya je kita ni. Tapi anak-anak kita nanti masa depan biasa macam mana? Itu yang paling takut sekali tu. Paling takut. Sebab tu kadang-kadang kalau ada macam saya ni Adi, saya tak ada anak. Tapi bila saya duduk dengan anak-anak buah saya, belum betul. Bila duduk dengan anak-anak buah saya, alhamdulillah dah umur 19, 20. Saya ada grup WhatsApp dengan anak buah. Okay. Fruit Child Uncle Anas. Dia makna famous. Tapi kadang-kadang bila duduk sekalian, bila dalam kita bawa dia main go-kart ke, buat benda yang dia suka. Tapi walaupun saya ni tak dah baik sangat, cuma dalam masa seminit dua tu mungkin boleh selit sikit. Masuk sikit je pun. In fact benda-benda yang saya dapat tu pun kadang-kadang benda yang Allah timbulkan waktu kita baca tafsir Ibn Kathir yang saya baca banyak ulang kali, yang saya tak pernah nak ingat, tapi Allah ilhamkan waktu tu. Sebab saya pernah join street dakwah juga. Alhamdulillah. Okay. Kadang-kadang bila orang tu baru start nak berminat dengan Islam, Ustaz, dia nak masuk Islam tapi dia tarik balik. Dia macam tak berani pasal dia kata mak bapak dia sekarang belum Muslim.
Jadi dia takut nanti dia tanya nanti dia mati dia boleh tak dikuburkan ke kuburan yang sana lah. Bukan yang muslim, bukan cara muslim. Tapi tak tahu macam mana, wallahu alam. Alhamdulillah Allah bagi ilham. Untuk saya tanya dia, awak kerja sebagai apa? Dia cerita dia buat ni apa yang duk paint dekat patung kecil tu. Miniature kan. Ada kan. Dia lah, saya tanya dia buat semua ke? Dia buat semua. Makna kata daripada dia paint, lepas tu dia bungkus apa semua kan. Lepas tu dia bagikan semua. Lepas tu saya tanya dia, kalaulah satu hari nanti you ambil staff you, dia bungkus bukan dengan cara you. You suka? Tak suka. Alhamdulillah Ustaz, masa tu saya tak pernah terfikir Ustaz saya akan bagi jawapan yang tu kan. Dan benda tu membuatkan dia rasa macam, okay, aku faham. Sebab makna kata dia bungkus macam bungkus dia lah. Bila mati nanti, Alhamdulillah Ustaz, itu semua ilham daripada Allah. Dan lepas 2-3 jam sampai dah nak masuk maghrib, dia cakap, Allah, nak masuk maghrib, dia tak ada bagi kata putusnya. Dia bersyahadah. Alhamdulillah. Itu antara ceritanya lah. Semuanya disebabkan kita ada basic saja. Kan. Kalau nak kata saya ni dengan Al-Quran ni attachment sangat-sangat basic. Satu orang masuk Islam melalui tangan Anas lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allah Akbar. Nanti tak ada baik. InsyaAllah, Masya Allah. Macam mana kita nak yelah, macam tadi saya tanya lebih pada yelah untuk masa depan kan. Sebab kita sekarang pun sedang berjuang dengan apa ni, yelah segala gadget. Macam Ustaz sebut tadi apa, takasur Takasur kan. Macam mana kita nak pastikan anak-anak kita ni terhindar lah daripada menyimpang ni Ustaz. Seminit Ustaz sebelum kita berehat. Anak-anak ni dia mendengar dengan mata. Oh, okey. Dia akan buat apa yang dia lihat, bukan dia dengar apa yang kita cakap. Kalau kita cakap tapi kita buat benda lain, dia tak dengar yang kita cakap tu, dia akan ikut apa yang kita buat tu. So kebanyakan orang bila kata, oh anak-anak hari ni masalah, anak-anak ni macam gitu, itu sebenarnya adalah cerminan kepada apa yang mereka lihat. So kita yang kena role modelkan dulu, dan walaupun mungkin ada sebahagian yang tak ikut, tapi role model kita kena make sure kita adalah contoh yang baik dulu. Dia sebab kita ada pepatah Melayu seperti ketam ajak anak berjalan kan. So itu sebenarnya sangat deep tu. Orang Melayu lama-lama ni dia dah fikir tu. Ada falsafah sebenarnya. Ada falsafah tu. Setiap pepatah ni kalau kita buat satu podcast, kita boleh bincang realiti masyarakat macam-macam. Dahsyat. Sebab tu Allah pun dalam Quran banyak kali sebut, kenapa kamu suruh orang buat baik sedangkan kamu tak buat. Kamu sebut benda yang kamu tak buat. Sebab itu penyakit Bani Israel. So first rule, so tentu ada banyak benda kita boleh, macam tadi Anas buat untuk fun kan, untuk jadikan benda tu ringan, mudah tapi dia bermula dengan watak tu. Anas begitu. Dia kena jadi sandaran yang boleh dipercayai. Dia boleh dijadikan tempat rujukan. Barulah yang anak-anak ataupun generasi muda ni akan nampak, walaupun cara mereka akan beza sebab ada generational gap tu, tapi prinsipnya sama. Quran ni berjalan sepanjang beberapa kurun ni, prinsipnya sama. Cara adaptasinya akan berubah mengikut zaman. Baik, itu dia buah fikiran ataupun ialah ulasan daripada Ustaz Azman kan. Kita berehat sekejap sekali lagi para penonton. Rehatlah. Kita rehat sekejap. Kita pun nak meregang-regang kan. Kita rehat sekejap para penonton, kita akan kembali sekejap lagi.
Okey, sekali lagi bertemu dalam Jum Podcast. Saya masih lagi dengan Anas Tahir dan juga Ustaz Azlan. Banyak perkongsian cerita-cerita pengalaman Anas tadi. Allahuakbar, subhanallah. Yang tak pernah kita dengar kan? Siapa dia? Ni Saya kita panggil Ustaz Anas lah. Allah, jangan Ustaz Anas. Celeseh. Ni saya nak tanya Ustaz Azlan lah. Macam kita menjelang sempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran berkait kemasaan yang sedang berlangsung ni, yang akan berlangsung, pandangan Ustaz Lam, macam mana benda-benda macam ni lah yang akan menjentik hati kita, hati masyarakat semua untuk kembali dekat dengan Al-Quran, kembali mentadabbur Al-Quran, menghayati dan mengamalkan. Masya Allah, bila sebut begitu, antara benda yang dilakukan oleh Quraisy untuk menutup suara-suara Quran zaman Nabi itu adalah mereka akan buat konsert, mereka akan panggil wanita menari, mereka akan buat kisah-kisah qisas supaya orang terganggu pergi ke ni. Tapi dalam konteks ni, ini adalah usaha untuk kita nak melaungkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala supaya jauh sampai kepada orang. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala waktu hantar Nabi SAW, Allah kata, aku menurunkan Nabi yang akan membacakan, membersihkan hati mereka, mengajarkan mereka peraturan dan kebijaksanaan. So memang kita hanya boleh berusaha. Kita tak boleh pengaruhi hati orang. Bahkan Nabi, orang yang support Nabi daripada awal tu, Abu Talib tu pun, Nabi sendiri pun SAW tak boleh nak pastikan dia mengucap la ilaha illallah. Macam tadi Anas cerita, Anas tunggu sampai last minute beritahu dan diklik. Bayangkan Nabi punya perasaan sedih. Inilah yang membesarkan Nabi selama 42 tahun. Daripada umur Nabi 8 tahun sampai umur Nabi 50 tahun tu, Nabi rayu tolong, tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sangat-sangat sedih. So dalam konteks tu kita belajar apa? Nabi SAW pun boleh berusaha saja. Nabi tak boleh pastikan. So ini antara usaha. Yatlu alaihim ayatihi. Kamu membacakan tu majlis tilawah. Kemudian orang yang menghafal ni ada banyak kelebihan. Dari sudut satu, memang hafal tu menjadi orang yang menyimpan Quran tu hamilul Quran. Kemudian Quran dilindungi sampai hari kiamat. Kerana akan sentiasa ada manusia yang menyimpan hafalan Quran tu. Dan nanti pun di akhirat diberikan gambaran orang yang hafal ni akan disuruh membaca dan tingkat dia akan naik sejauh mana dia membaca. Itu majlis hafazan. So tilawah dan hafazan ni kita acarakan supaya lebih ramai dapat melihat, insya-Allah, mendengar dan diletakkan di situ penerangan, penjelasan ayat-ayat tadabbur sikit. Saya rasa kita mungkin tak tahu. Macam tadi Anas pengalaman, dia nampak satu orang mengecap syahadah. Bila kita terlibat dalam, sebab program ni melibatkan ribuan orang bekerja di belakang, dan dia mungkin rasa, oh saya ni tak ada apa-apa bahagian. Tak. Kalau ada satu orang diceruk di mana-mana kat Malaysia ni, dia mungkin tersalah tekan channel, dia start, dia dengar, dia masuk Islam. Semua orang yang terlibat ni akan dapat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Dan Allah Maha Kasih, Allah Maha Syakur, Maha menghargai. Semua usaha ini adalah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Dan saya masa buat masters, bidang kajian saya tentang orang memeluk Islam. Dan saya tak sangka macam mana cara-cara yang cukup, kita tak terfikir pun, orang tu tengok orang Islam ambil wuduk, dia kata dia suka kebersihan. Dia kata, ish, daripada situ kita ambil wuduk macam tu, orang bahaya lah. Dia rasa macam spiritualnya ambil wuduk ni. Kata spiritual. Lepas tu dia tengok saf. Ada orang yang tengok saf. Orang kaya, orang miskin semua duduk sebaris. Tak ada ke macam ikut status ke apa kan? Ikut gaji, tangga gaji ke? Ada 1001 cara bagaimana hati manusia boleh tersentuh dan nampak keindahan Islam. So kita kena lakukan ini dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, kerana ini adalah usaha kita. Dan Allah SWT yang membuka hati dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allahumma amin. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Anas, sebagai seorang yang memiliki ramai follower, memiliki tak 10,000 ke 100,000 je pun. 30 lah, 30,000 okey lah tu. Kalau sudah penuh satu stadium, Stadium lah. Apa yang Anas boleh bantu lagi untuk pastikan generasi kita yang akan datang sebagai ni kan kembali berpaut pada Al-Quran, kembali membaca, memahami tadabbur, baik, supaya mereka tidak jauh menyimpang, sebab mereka ni umat kita juga, umat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni lah. Kalau tanya saya, kita punya hati ni sentiasa berbolak-balik. Kejap okey, kejap tak okey. Tapi dalam pada masa apa sekalipun, berkawanlah dengan orang-orang yang ada ilmu agama. Circle. Walaupun dah rasa dalam keadaan berdosa, besar habis ni. Memang dosa paling besar lah nak buat. Pergilah masjid. Duduklah kat ceruk belakang tiang pun tak apa. Tapi masuklah dalam masjid. Walaupun rasa malu nak jadi imam ke. Takut aku tengah semayang, sekejap lagi ada orang. Sila ambil lah ceruk mana, ambil je.
Kan? Rasakan vibe dalam masjid tu macam mana. Cuba ambil Quran, tak erti baca, tengok je dulu. InsyaAllah lama-lama kita akan terpaut. Macam Ustaz cakap tadi, kita akan terpaut. Sebab sebenarnya kalau saya tengok Quran ni adalah satu seni. Seni yang bukan seni daripada manusia. Seni daripada pencipta seni itu sendiri. Sebab seni itu adalah satu ciptaan yang mana Allah bagi kelebihan untuk manusia yang sebenarnya bukan kau punya pun seni tu. Seni Allah punya. Kau gunakan di jalan yang terbaik. Dan bila dah dapat seni dalam Quran tu, berkawan dengan orang yang baik-baik, hormat. Atau tadi Adi ada sebut kita nak agungkan Quran kan. Tolong agungkan betul-betul Quran ni, sebab bayangkan kita selalu duk cerita dulu-dulu kan Ustaz kan. Mukjizat Nabi Musa ni, mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat. Sedangkan anda pernah dengar asatizah kata Quran tu sebenarnya adalah mukjizat sepanjang zaman. Kenapa kita tak melihat mukjizat Al-Quran tu sendiri? Kita bukan kata tak boleh tengok mukjizat Nabi, tengok. Cuma semua tu diceritakan di dalam Quran. Yang Quran tu adalah mukjizat di depan mata tu. Patutnya kita lagi menghargainya kan. Sebab kita dah nampak mukjizat tu, dan letakkan Al-Quran tu di tempat yang paling-paling tinggi, dan jangan kita ada kelebihan sikit ilmu kat Al-Quran tu, jangan menyebabkan kita ego. Itu pun saya takut juga. Orang baca salah sikit tu. Fan tu macam ni. Dia rasa macam dia paling tinggi lah ilmu kat Quran. Tegur baik-baik. Dan jangan jadikan, ini saya agak kecewa sikit Ustaz, sebab bila tengok kebelakangan ni adalah program-program yang macam sampai orang-orang lain pun nampak macam mereka menjadikan Al-Quran ni sebagai hiburan. Sedangkan Al-Quran ni, bila kita dengar cerita macam mana Al-Quran ni diturunkan, Allah nak turunkan kat bumi pun, bumi tu boleh hancur Ustaz kan. Kita boleh buat macam hiburan kan. Tolong hormat Quran tu. Itu sajalah pesanan saya yang follow Ustaz ramai. Sempat lagi tu. Penting. Ustaz, yang dalam keadaan sekarang kan, bila kita sahabat-sahabat kita di luar sana yang kerja sebagai pemandu Grab ataupun hantar makanan, e-hailing sebagainya kan, di sebalik mereka berdepan dengan mungkin ketidaktentuan ekonomi, tak ada gaji dan sebagainya, tak ada kerja tetap, mereka ada yang saya baca, mereka bila dah mereka ada kebebasan untuk driving kan, mereka lebih banyak masa ke masjid. Mereka lagi banyak berjemaah di masjid. Sebab ada masa tu. Ada apa? Zuhur je, okey. Alhamdulillah. Masjid. Asar, di masjid. So macam benda tu secara tak langsung mendekatkan diri mereka kepada masjid dan Al-Quran tu sendiri. Macam mana Ustaz punya melihat di sebalik orang nampak macam rezeki tak ada apa, gaji tak ada apa, tapi ada hikmah sebalik. Tadi bila anda sebut tentang mukjizat-mukjizat Nabi dulu, Nabi Musa membelah laut, saya rasa abang-abang Grab, riders yang setiap hari berjuang untuk mencukupkan nafkah untuk keluarga ni, mereka sendiri ada melihat banyak mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan, bukti Allah jamin rezeki. Allahu Akbar. Sebab tu mereka akan sebut, aku sekarang ni kalau waktu solat dulu. Sebab dia pernah dah at the 11th hour dah minit-minit terakhir rasa macam tak ada solution ni. Dan Allah akan tunjukkan bagaimana Allah keluarkan dia daripada masalah tu. Kita semua ada pengalaman tu. Dan Quran bila tadi anda sebut macam kita melihat mukjizat, bila kita mula merasakan mukjizat Quran, kita akan rasa macam Bani Israel yang tengok laut terbelah tu. Bayangkan kalau hari ni kita pergi ke laut, kita tengok laut terbelah dan boleh jalan, kita akan rasa apa? Mind blowing kan? Gila macam ni. Kita akan rasa tu bila kita engage dengan Quran. Akan sampai tempat-tempat tu kita akan, dan pengalaman tu akan buat kita, aku dah yakin dah. Aku akan. Sebab tu orang-orang yang kadang-kadang kita mengukur kejayaan dengan limpahan harta, nama yang baik, masyhur, tapi belum tentu itu kejayaan. Berapa ramai yang kita pandang rendah, kita tengok ini hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tapi mereka sebenarnya hakikatnya orang yang berjaya kerana hati dia memang tawakal dengan Allah SWT. Itu objektif Quran tu, jangan bergantung dengan hal lain, bergantung kepada aku. Dan Nabi pun bagi gambaran, pelbagai gambaran tentang rezeki yang dijamin ni. So, dan bayangkan rezeki kita ditulis 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. So kadang-kadang memang kita goyang. Ana sebut tadi, Nabi pun baca doa paling banyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Memang hati kita berbolak-balik antara ni sebab syaitan bekerja keras. Siang dan malam ambil OT. Syaitan isi koma ya. Dia situ omong. Ya, dia cakap dengan Allah SWT. Dalam hadis Imam Ahmad dia kata, selagi anak Adam tu nyawanya di kandung badan, aku tak akan give up sesatkan dia. Dan Allah balas balik. Allah kata, selagi anak Adam tu mohon ampun kepada aku akan ampunkan.
Maksudnya kita tak ada cara boleh dikalahkan syaitan selama mana kita bergantung Allah SWT. Dan semua itu petunjuknya, jalannya, petanya adalah Quran tu. Baca ni Anas. Pandangan nangis lah duduk dengan Ustaz Azlan. Tapi best. Duduk macam ni lah dia cakap. Kena ada circle-circle macam ni. Duduk lah datang Ustaz. Saya dah lama tak pergi Usrah. Pandangan Anas tentang ialah mereka yang ialah macam Ustaz sebut tadi kan, jangan ukur kejayaan tu dengan harta, dengan kemasyhuran, tapi ukur dengan tawaduknya, dengan attachment dengan Quran sebagainya kan. Lagi-lagi untuk anak muda macam Anas. Muda ke? Orang nampak saya muda. Okey lah. Awet muda. Awet muda. Kita nak pastikan lah orang muda ni dia jangan melihat harta, kemasyhuran, pangkat apa semua sebagai ukuran kejayaan, tapi bonding dengan Quran dan ialah memahami, mempelajari. Dia kalau cakap saya Ustaz kan, saya rasa macam manusia sekarang susah nak letak tepi benda-benda tu. Tapi kalau mereka betul-betul dengar atau percaya macam apa yang Ustaz cakap tadi, Allah dah tetapkan rezeki untuk manusia daripada berapa tahun Ustaz? 50,000 tahun. 50,000 tahun. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan untuk setiap manusia. Makna kata, kalau kita tengok orang tu berjaya macam mana kan, tak kisahlah daripada segi manusia memang nampak mata dulu. Macam Ustaz kata tu, dengar dengan mata. Kita tengok orang tu ada kereta mewah-mewah apa semua kan. Itu dia pergi dulu. Sebelum nak cerita kejayaan daripada pendidikan pun tak belakang sekarang ni. Zaman sekarang budak-budak muda, dia tengok benda tu dulu. Kan? Tapi, bila kita faham yang tentang rezeki tadi, rezeki tu, orang tu kaya macam mana pun, tak kisahlah dia menang, dia dapat kereta, rumah mewah tu, dengan dia main loteri benda haram sekalipun, tetap Allah yang menentukan rezeki kan. Betul kan? Terima maaf kalau silap. Jadi kalau kita letakkan diri kita macam, tengok orang tu, ini semua rezeki Allah, rezeki. Saya rasa kita tak akan membandingkan diri kita untuk, nak berjaya boleh. Nak berjaya tu untuk memotivasikan diri kita boleh. Tapi untuk nak mendengki kejayaan tu macam, tak perlu dan tak patut. Sebab itu pun, yang menjamin rezeki itu Allah. Yes. Ya, macam apa saya dalam Quran ada sebut tentang macam kalau seluruh umat nak jatuhkan dia pun tapi Allah tak izinkan. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa' dzal jadd minkal. Seluruh umat berkumpul untuk bawa mudarat, kalau Allah kata tak. Tak. Kalau semua orang kumpul nak bagi manfaat, Allah kata tak, takkan jadi. Takkan jadi. So mana kata semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau faham tu insya-Allah kita tengok orang ni, tengok Adi seorang biasa Muhammad ni. Contohlah yang dia tengok kejayaan kan. Dia takkan apa salah. Dia kenapa tak ada lah. Allah bagi. Kelebihan dia. Allah nak tarik bila masa boleh. Kan. Suatu saya letak ni, saya kalau dekat bidang penyiaran sekalipun kan, tiba-tiba Allah nak tarik balik suara ni. Allah nak kita tak tahu. Kan. Sebab life is a contract. Kalau tanya saya, kita pun tak tahu bila kita mati kan. Allah bagi kontrak juga kita kan. Kontrak kau sampai 2026. Anytime. Takkan kita cakap let tu. Kontrak kan. Kita ni macam pekerja, staf bawahan kan. Macam mana? Macam hamba kan. Itulah. Ustaz, bila kita nak, alhamdulillah di Malaysia ni kita nak laksanakan tuntutan syariat, nak semayang senang, surau ada di RNR dan sebagainya kan, majlis tilawah, majlis ilmu macam-macam melakukan. Macam mana kita nak memastikan kita bersyukur dengan benda tu dan memotivasikan kita untuk menjadi yang lebih baik dengan dampingan Al-Quran, Ustaz? Satu benda yang menarik dalam Quran ni, sangat banyak kisah Bani Israel. Sekarang kita baca kisah Bani Israel, kita duk maki Israel tu. Okeylah, satu hal. Tapi sebenarnya kisah tu diceritakan adalah kisah orang-orang yang telah mendapat petunjuk, ada paling banyak Nabi, tapi bagaimana dengan semua itu, mereka kemudian mengingkari Tuhan dan sesat. So sebagai Muslim hari ni, setiap kali kita baca kisah Bani Israel, kita sebenarnya kena reflect, kita jadi tak macam Bani Israel ni. Sehingga Allah kata mereka ni memikul-mikul je buku-buku kitab ni. Tapi mereka tak amalkan pun. Mereka malah cari helah, twist sana, twist sini, spin sana, spin sini agama Allah, sekadar nak memenuhi nafsu semata. Bukan sebenarnya nak memenuhi kehendak Allah, jadi hamba tadi tu. So Nabi SAW datang tu nak tarik balik manusia, kekal jadi hamba. Jangan naik kepala. Jangan kau dah dapat semua, kau lupa Tuhan dan kau malah mengubah ajaran Tuhan tu untuk sesuaikan dengan kehendak kau. So itu antara pesan yang sangat penting daripada kisah-kisah Bani Israel dan kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Semoga Allah bantu kita melihat apa yang benar itu benar, yang silap itu silap. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak belajar ni daripada Ustaz. Betul. Anak aku yang murah. Banyak belajar. Saya lepas ni panggil dia Da'i Anas. Ya, pasti Ustaz. InsyaAllah. Nas, terima kasih banyak.
Zaki atas perkongsian ilmu. Moga-moga memberi manfaat kepada penonton-penonton yang sedang menonton Jom Podcast. Okey, dan mewakili kru yang berada di Nasyirul Quran, TV IKIM dan juga Jakim. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم